Jadi hadis ini riwayat daripada sahabat Nabi, nama dia Huzaifah. Ya, Huzaifah. Jadi Huzaifah ni nama penuh dia Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman panjang. Kalau yang negara Yaman tu, ya, negara Yaman tu Yemen kan, orang putih panggil Yemen. Itu ya min nun. Ya min nun, Yaman. Pendek. Tapi yang ni Yaman panjang. Jadi ada beza lah, ya. Mana bukan dia berasal daripada Yaman, ya, walaupun ada yang kata dia berasal daripada Yaman tapi bapa dia orang Mekah. Ya, jadi nama dia Huzaifah bin Al-Yaman. Yaman tu panjang. Kalau Yaman itu negara. Ya, the country, ya, the country itself kita panggil Yaman, pendek. Ya. Kalau apa ni nama dia ni Al-Yaman panjang. Kalau kita tulis mana alif lam al ya min alif nun, Yaman panjang. Jadi Huzaifah bin Al-Yaman, ya. Ada juga orang panggil bapa dia ni Husail. Tapi ya lebih terkenal dengan panggilan dia Al-Yaman. Jadi dia yang riwayat hadis ni. Kalau tuan-tuan ingat, Huzaifah bin Al-Yaman ni adalah setiausaha sulit Rasulullah. Ya, jadi beliau adalah setiausaha sulit Rasulullah. Tuan-tuan tahu tak apa maklumat sulit yang dia simpan? Siapa tahu? Ya, Datuk Azizul, apa yang Huzaifah tahu, ya? Yang Rasulullah bagi tahu dia seorang saja. Orang lain tak tahu. Apa maklumat tersebut? Ya, dia rahsia apa ni, intelligence. Yalah, apa ni tentang apa? Munafik. Jadi jawapan dia tentang munafik. Of course lah, intelligence kan. Ya. Yang boleh terlibat dalam department dalam intelligence lah. Itu Datin ini dah ketawa dah, ya. Walaupun tak nampak muka boleh cam lah suara tu. Jadi apa kita panggil, ya. Dia punya rahsia tadi betul, ya. Rahsia dia ialah tentang orang munafik. Ya, the list of the hypocrites. The list of the hypocrite, ya. Jadi orang-orang munafik tu senarai dia di Madinah tu semua dalam pengetahuan Nabi dan Huzaifah, ya, bin Al-Yaman. Jadi Huzaifah seorang je tahu. Sebab itu nanti apabila ada kematian berlaku di Al-Madinah, ya, kalau ada kematian berlaku, orang akan tengok Nabi keluar tak solatkan jenazah tu. Pasal orang munafik kita tak boleh semayangkan jenazah dia, tuan-tuan, ya. Bukan Nabi cakap, ya, Allah cakap. Allah bagi tahu dalam surah At-Taubah. Ya, nanti kita boleh tengok dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9. Surah At-Taubah ni surah yang ke-9. Ya, ingatlah 9 orang bertaubat. Ya, jadi dia surah yang ke-9. Jadi ayatnya ialah ayat 84. Cerita tentang Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ni ketua munafik lah, semua orang kenal Abdullah bin Ubay. Nama Abdullah, ya. Tetapi dia tak beriman, dia bukan hamba Allah. Ya. Jadi depan Nabi nampak macam beriman lah, ya. Nampak committed pada agama, ya. Nampak macam dia muliakan Nabi, tetapi pada hakikatnya dia tak muliakan Nabi pun. Pada hakikatnya apa dia buat? Ya, dia menghina Nabi. Dia benci Islam dalam hati dia. Ya, tu cerita dia. Jadi balik pada cerita tadi, Huzaifah bin Al-Yaman adalah Nabi punya setiausaha sulit. Ya, Nabi punya setiausaha sulit. Dan maklumat sulit, ya, maklumat intelligence yang dia ada tu ialah maklumat tentang senarai orang munafik. Ya, munafik. Jadi munafikin ni, ya, di Mekah tak ada munafik. Munafik ni cerita Madinah, fasa yang kedua, fasa Madinah. Mekah tak ada orang munafik. Mekah orang kafir je. Muslim dan kafir. Tapi di Madinah dia ada satu lagi cabaran. Selain daripada orang kafir, kita ada cabaran orang munafik. Yang nampak macam beriman tapi tak beriman. Ya. Dan senarai orang munafik itu disimpan oleh siapa dia? Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi kalau ada kematian, maka orang akan tengok Nabi pergi tak solat jenazah. Kalau Nabi tak pergi, orang akan tengok Huzaifah pergi tak? Kalau Nabi tak pergi, Huzaifah pun tak pergi, maka confirm orang tu munafik. Ya, tetapi still, ya, adalah sahabat-sahabat lain yang akan handle, ya, apa ni jenazah tu ada, ya. Kita tak adalah biarkan dia mereput kat situ, tak adalah. Ya, maknanya masih ada lagi orang yang menguruskan jenazah tu. Ya.
Tetapi Nabi tak solatkan. Sebab kita tahu kalau Nabi solatkan, Nabi akan mohon supaya dosa orang tu diampun. Ya. Jadi sebab itu para sahabat semua bercita-cita supaya jenazah mereka disolatkan dan didoakan oleh baginda Nabi SAW. Itu memang cita-cita semua orang yang hidup pada zaman tersebut. Zaman kita tak adalah tuan-tuan. Ya. Zaman Nabi tu, siapa yang Nabi solatkan jenazah dia, Nabi doakan, ya, sebab doa Nabi mustajab. Jadi maknanya itu satu kelebihan yang mereka dapat. Ya. Dan kalau Nabi dan Huzaifah tak pergi solatkan jenazah tersebut, maka confirm orang tu orang munafik. Pernah satu ketika Sayyidina Umar datang jumpa Huzaifah. Dia kata, Huzaifah, aku nak tanya kau satu soalan. Huzaifah kata apa? Kata Umar, nama aku ada tak dalam senarai munafik tu? Umar tuan-tuan, Umar boleh tanya macam tu. Ya, pada Rasulullah SAW. Jadi bila Umar tanya, ya, maknanya apa? Ya, maknanya Umar takut bimbang, ya, dia punya nama ada dalam senarai itu. Jadi dia ambil langkah berjaga-jaga, ya. Dia ambil precaution, ya, precaution major. Dia tanya pada Huzaifah, nama aku ada tak? Jadi bila disebut nama dia tak ada, legalah dia, ya. Tu cerita dia. Okey tuan-tuan. Jadi inilah Huzaifah bin Al-Yaman, ya, tidak disebut nama bapa di situ, tuan-tuan tambah Huzaifah bin Al-Yaman, panjang. Al-Yaman panjang. Ya, bagi yang baru masuk, ya, kalau Yaman saja, ya min nun itu negeri. Tapi kalau panjang, ya min alif nun, Yaman, itu merujuk kepada bapa Huzaifah tadi. Dia orang Mekah. Bapa dia ni orang Mekah, tapi dia hijrah ke Madinah sebab mak dia orang Madinah. Ya. Jadi kalau orang tanya kita, ada tak sahabat Nabi? Tuan-tuan tahu kan, sahabat Nabi ni kalau dia datang daripada luar Madinah, ya, dia hijrah kan, daripada Mekah ke, daripada Yaman ke, daripada mana-mana lah, luar Madinah, kita akan panggil dia golongan muhajirin kan. Muhajirin mana orang yang berhijrah lah. Kalau orang yang duduk di Madinah, kita panggil apa tuan-tuan? Dia memang asal Madinah, kita panggil apa? Ya, yang menolong. Ya, yang menolong ni ialah Ansar. Ya, Ansar. Jadi orang Madinah, orang Ansar, orang yang datang hijrah, muhajirin. Okey, Ustaz tanya soalan. Ada tak orang yang dia muhajirin dan dia Ansar? Ada tak? Dia dua-dua dia. Ya, maknanya menolong pun dia, hijrah pun dia juga. Boleh tak? Is it possible or not? Mustahil ke tak? Ya, Haji Jamal. Mustahil tak? Ada orang tu dua-dua. Muhajirin pun dia, Ansar pun dia. Boleh ke? Tak tahu lah Ustaz. Boleh Ustaz, sebab boleh. Rasulullah kan orang Madinah. Oh, dia asal orang Madinah, tapi Nabi tak duduk di Madinah kan? Yalah, tapi dia asal lah. Asal-asal ya. Asal Nabi daripada Madinah. Asal mana tu? Mak Nabi ke bapa Nabi? Mak kan? Mak Nabi ya. Mak. Sebenarnya mak Nabi Madinah, bapa Nabi bukan bapa Nabi lah, datuk Nabi pun Madinah juga. Datuk Nabi Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib tu memang asal daripada Madinah, lahir di Madinah. Ya, tapi dia besar di Mekah. Kemudian anak-anak dia lahir di Mekah lah, ya. Jadi kalau nak kira Nabi, kita tak bolehlah panggil duduk di Madinah kan, walaupun asal dia. Ya, Nabi ni muhajirin lah, orang yang berhijrah. Tetapi sahabat yang boleh dipanggil sebagai muhajirin dan ansar, siapa dia tuan-tuan? Inilah dia, orang dia, Huzaifah ni. Huzaifah. Pasal dia duduk di Madinah. Ya, dia memang duduk di Madinah. Pasal bapa dia hijrah. Bapa dia yang bawa dia hijrah ke Madinah tu. Ya, sebab mak dia orang Madinah. Jadi bapa dia nak kahwin dengan mak dia dan dia duduk di Madinah. Ya, jadi dari segi lahir, Huzaifah ni lahir di Madinah. Maknanya dia besar di Madinah. Maknanya dia orang Ansar lah, dia membantu. Tetapi kalau kita nak panggil dia juga muhajirin Mekah, boleh juga. Ya, kata para sejarawan boleh. Sebab bapa dia yang bawa dia hijrah. Bapa dia lah. Dan bapa dia Al-Yaman ni masuk Islam. Tapi ada satu kisah sedih. Bapa dia ni Al-Yaman ni, dia kena bunuh dalam perang Uhud. Ya. Terbunuh dalam perang ni biasa tuan-tuan. Ramai orang mati dalam perang. Tetapi yang sedihnya, bapa dia dalam perang Uhud tu, bukan orang kafir bunuh. Orang Islam bunuh. Orang Islam bunuh dia. Ya. Tapi bukanlah secara sengaja. Ya. Sebab apa? Ya.
Sebab itulah tadi bila dalam perang ni kadang-kadang kita panggil ya, bila dah dalam keadaan kelang kabut tu dah tak perasan mana lawan mana kawan. Macam perang Uhud kita tahu kelang kabut ya, sebab 70 sahabat Nabi yang diletakkan sebagai pemanah di atas bukit ya. Ni kita dah cerita panjang lah ya, Datuk Azizul kita cerita panjang dah ya. Jadi pemanah 70 orang duduk atas bukit dan Nabi kata apa cerita sekalipun ya, no matter what happen jangan turun. 70 ni kena duduk atas tu. Tetapi macam biasalah tuan-tuan ya, manusia tetap manusia. Bila mereka tengok peperangan seolah-olah dah tamat, mereka turun untuk kutip harta. 60 orang turun, tinggal 10 je atas bukit. Jadi 10 yang atas bukit tu tak dapat bertahan ya, tak dapat. Sebab serangan hebat daripada siapa kita panggil ya, daripada orang-orang musyrikin Mekah yang diketuai oleh siapa? Khalid bin Al-Walid yang belum masuk Islam pada masa tu ya. Dia tak masuk Islam lagi. Jadi dialah ya yang kita kata menyerang ya, buat counter attack dan bunuh 10 orang atas bukit. Dan bunuh lagi 60 orang di bawah ya. Itu total 70. Dan salah seorang yang terbunuh ya kerana kena pedang orang Islam ialah bapa Huzaifah tadi, yakni Al-Yaman, mati dia. Jadi dia salah seorang sahabat yang mati dalam perang Uhud ya. Tu cerita dia. Jadi panjanglah nak sebut Huzaifah ni panjang, tapi sebab dah nama dia tu ada, jadi Ustaz sebutlah ya. Ustaz simpulkan saja. Huzaifah bin Al-Yaman, beliau adalah setiausaha sulit Nabi dan dia menyimpan rahsia tentang database ya, senarai nama siapa dia, orang munafik ya, golongan hipokrit ni namanya disimpan oleh Huzaifah kerana dia seorang yang sangat amanah ya. Jadi jangan tanya siapa dalam senarai itu. Yang macam Omar tadi ya, Omar tak tanya ya, Omar punya pertanyaan tu cerdik ya. Omar tak tanya siapa dalam senarai itu. Omar cuma tanya nama aku ada tak ya. Jadi dia tak pecah rahsia, dia hanya kata nama awak tak ada, sudahlah ya. Tak boleh tanya lebih lagi ya. Jadi maknanya Omar punya kebijaksanaan, dia tanya soalan dan memang nama dia tak ada di situ lah. Okey. Jadi Huzaifah bin Al-Yaman dia riwayat ni cerita tentang amanah ni ya. Kita dah baca 2 minggu lepas, kita baca sekali lalu saja. Apa Nabi kata ya? Nabi sebut annal amanah nazalat fi jazri qulubir rijal. Jadi amanah ni tuan-tuan ya, sebelum Quran turun, amanah ni dah turun dulu. Pasal orang yang nak jaga Quran tu kena orang yang ada amanah. Kalau dia tak ada amanah, dia tak boleh jaga Quran tu. Ya, dia tak akan berlaku jujur, dia akan tokok tambah, dia akan buang ya. Dia akan, maknanya ayat tu panjang dia akan buang tengah-tengah ke. Ya, mungkin yang turun 3 ayat dia letak 1 ayat saja. Mana dia kena orang yang amanah. Sebab tu penulis wahyu ni tak ramai tuan-tuan. Ya, penulis wahyu ni tidak ramai. Yang selalu kita sebut namanya sekitar 10 orang saja yang tulis wahyu. Kerana Allah buat Quran ni turun ya kepada satu bangsa Arab yang kebanyakannya tak boleh baca, tak boleh menulis. Sengaja Allah buat. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila ya diturunkan Taurat kepada orang-orang Yahudi tukar Taurat tu. Pasal kebanyakan orang Yahudi boleh baca, boleh tulis. Jadi Allah tidak mahu ya kesalahan ataupun perkara yang sama berulang balik. Ya, tak mahu pisang berbuah 2 kali. Sebab itu bila Allah turunkan Quran kepada masyarakat Arab ni kebanyakannya tak boleh baca dan menulis pada zaman tu. Ya. Even Allah buat Rasulullah pun tak boleh baca dan menulis peringkat awal. Kemudian nanti bila Quran tu dah stable, maknanya dah turun 10 tahun, dah 10 tahun turun dah, Allah ya datangkan balik kemahiran membaca dan menulis Rasulullah. Ya, ini sebahagian para ulama bincang panjang lah ya. Tapi maknanya asal-asal memang Nabi tu tak boleh baca, tak boleh menulis. Ya, sebab itu orang tak boleh tuduh Nabi yang tulis Quran. Pasal Nabi memang tak boleh tulis. Ya. Even isteri-isteri Nabi pun sebahagian besarnya tak boleh membaca, tak boleh menulis. Yang boleh membaca menulis Hafsah binti Umar. Hafsah boleh. Aisyah boleh baca, tak boleh tulis. Ya. Mengapa Allah buat begitu? Kerana rahsianya untuk menjaga amanah Al-Quran tadi. Okey ya. Jadi balik pada hadis, annal amanata nazalat, bahawasanya amanah itu ya diturunkan
fi jazri qulubir rijal, dalam hati manusia. Allah yang campakkan benda tu. Sifat ni Allah yang bagi, tuan-tuan. Summa nazalal Quran, kemudian turunlah Quran. Fa'alimu minal Quran, maka manusia pun mempelajari, mengetahui daripada Quran. Wa alimu minas sunnah, dan mereka mengetahui daripada sunnah. Sunnah tu hadis-hadis Nabi lah. Dia Quran lah dulu. Jadi nanti bila sahabat tanya pada Nabi, Nabi jawab. Jawapan Nabi tu jadi hadis lah. Jadi asal-asalnya Quran. Orang pun tanya, apa makna ni? Apa makna ni? Apa makna ni? Nabi pun jawab. Jawapan Nabi tu jadi hadis-hadis Nabi. Perkataan yang Nabi sebut, dia jadi hadis lah, hadis perkataan. Benda yang Nabi amal, dia jadi apa? Hadis juga, tapi hadis amalan. Dan benda yang Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi endorse, dia jadi hadis juga, tapi hadis takrir dia panggil. Kita dah belajar dulu 3 benda, yang hadis ni kita bagi 3 lah. Ada hadis qauli perkataan, ada hadis amali perbuatan, dan ada hadis takriri, Nabi punya perakuan. So 3 lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok nota lama-lama ada. Sebab apa Ustaz ingat? Sebab Ustaz yang cakap. Ustaz yang tulis di whiteboard di surau Hajah Masyitah tu. Jadi kalau orang tanya kita, hadis terbahagi 3. Ada hadis qauli perkataan. Ustaz ulang balik. Hadis qauli, qaul perkataan. Nombor 2 ada hadis perbuatan. Hadis amali. Amali perbuatan lah, amal. Nombor 3 ada hadis takriri. Hadis takriri adalah perakuan Nabi. Nabi tak cakap, Haji Nazri kan? Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tetapi Nabi perakui. Nabi perakui. Jadi itu kita panggil hadis takriri. 3 lah. Cakap Nabi, qauli, perbuatan Nabi, amali, perakuan Nabi, takriri. 3 benda. Jadi itulah. Hadis tu berkisar pada 3 benda ni. Jadi bila orang tanya Nabi, Nabi pun jawab. Jawapan Nabi tu jadi hadis qauli. Bila orang tak tanya tapi Nabi buat, dia jadi hadis amali. Orang tak tanya Nabi, tetapi mereka tengok. Mereka tengok. Contohnya Nabi angkat takbir kan? Angkat takbir. Nabi tak cakap. Nabi tak kata, apabila kamu angkat takbir, hendaklah kamu angkat sampai. Nabi tak cakap. Tapi Nabi buat. Nabi angkat Nabi punya tangan tu, telapak tangan sampai telinga. Nabi pun pernah juga angkat sampai bahu kan? Dan Nabi juga pernah angkat separuh dada. 3-3 Nabi tunjuk. Itu hadis amali. Sebab Nabi tunjuk. Nabi tak cakap tapi Nabi tunjuk. Apa kita panggil dalam hadis, dalam perkataan, hadis perkataan Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Itu perkataan. Yang angkat takbir tadi perbuatan. Dan satu lagi tadi hadis sebut, tuan-tuan, takriri kan, perakuan. Apa dia perakuan dia? Contoh ada sahabat yang kita panggil, Nabi tak buat qabliyah maghrib kan? Nabi tak buat qabliyah maghrib dan Nabi pun tak suruh. Jadi ada sahabat buat, Nabi tidak larang. Maka makna qabliyah maghrib tu boleh buat. Tetapi afdalnya tak buat, kerana kita nak tahu benda tu afdal ke tidak, kita kena tengok. Nabi suruh ke tak? Tak ada. Nabi buat tak? Tidak juga. Jadi dia jatuh ke peringkat nombor 3. Dia hadis juga, dia sunnah juga, tetapi berperingkat yang ketiga. Pada peringkat ketiga, yakni takriri. Selesailah, tuan-tuan. Itulah cerita dia. Ada soalan? Silakan, tuan-tuan. 3 tadi jangan lupa. Yang pertama ialah hadis berbentuk perkataan. Dia panggil hadis apa tadi? Perkataan. Qauli. Nombor 2 yang amalan kan? Amali lah. Nombor 3 takriri. Apa makna takriri tadi? Perakuan Nabi. Nabi tak buat tapi sahabat yang buat. Dan Nabi diam, Nabi tak tegur. Jadi maksudnya Nabi endorse lah tu, tetapi melalui diam Nabi tu. Okey, selesai. Jadi kita masuk pada hadis yang panjang pula, tuan-tuan. Kemudian Rasul menerangkan tentang hilangnya sifat amanah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang ni, sama ada dalam pemerintahan, dalam parti politik, dalam persatuan, dalam keluarga, kalau amanah tu kita tengok, kau tak ada amanah ke?
Ya. Jangan pelik tuan-tuan. Sebab memang zaman kita ni zaman amanah tu payah tuan-tuan. Tak percaya nanti kita baca hadis ni. Macam mana Nabi buat analogi kepada amanah tu. Susah nak cari orang yang ada amanah. Ya. Kalau ada pun ya, kalau ada sikit-sikit pun kita dah sanjung dia, kita kata oh hebat dia ni, ya. Nabi sebut pada muka surat 263 tu. Mari kita baca, ya. Ceritanya Nabi buat gambaran, Nabi kata yanamur rajul, ada seorang lelaki yang tidur. Cerita tidur ni. Yanamur rajul an-naumah, ya, seorang lelaki tidur. Ya, dia tidur, betul-betul tidur. Ya, bukan ni tidur-tidur, kita kata tidur-tidur ayam bukan. Ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya? Dia tidur, kemudian fatuh badu al-amanah. Masa dia tidur tu Allah cabut sifat amanah. Allah cabut sifat amanah masa dia tidur tu. Ya. Minal qalbihi, daripada hatinya. Ya, Ustaz terjemahkan satu-satu tuan-tuan. Mana yang boleh Ustaz terjemah satu-satu, Ustaz terjemah. Ada yang word by word, Ustaz terjemah word by word. Yang tak boleh Ustaz terjemah secara summary saja. Ya. Jadi ada seorang lelaki tidur amanah daripada hati dia. Sebab Allah yang turunkan sifat amanah tu. Jadi kalau nak cabut, bila-bila masa sajalah. Ya. Fayazallu asaruha, maka yang masih tinggal, ya, bukanlah maknanya amanah tu 100% dicabut dah. Mana ada lagi sikit. Ya. Misla al-waqt. Ya. Jadi kata Nabi, yang tinggal tu sifat amanah tu, ya, mislal waqt, macam waqt ni apa? Macam satu titik kecil. Satu titik kecil je. Sebab tu kalau ada lah orang yang ada sifat amanah, oh tu dah, ya. Kita kata bukan besar mana pun, sikit ya sifat amanah dia yang tinggal di kalangan manusia, mana umat Muhammad ni. Sumayana munaumah, ya, kemudian lelaki tadi, ya, macam dia tersedar lah bila amanah tu dicabut, macam dia tersedar, kemudian dia tidur balik. Ya, macam kita lah kan. Ya, kadang-kadang kita terjaga, lepas tu tidur balik. Masa dia tidur balik tu, fatuh badul amanah, Allah cabut lagi sifat amanah yang kecil tadi tu, Allah cabut lagi tuan-tuan. Min qalbihi, daripada hatinya, fayazallu, maka yang masih tinggal, asaruha, kesan yang masih tinggal, baki dia, balance dia tuan-tuan, yang masih tinggal, ya, mislam majal. Ya, apa makna majal ni? Majal ni tuan-tuan, macam kaki yang macam kita lah, ya. Tuan-tuan biasa tak rendam kaki tuan-tuan? Ya, ada terapi kan? Food therapy dia panggil. Jadi kita, apa kita panggil, ya, kita letak dalam besen tu air panas, kemudian kita masukkan garam kan. Ya, biasa kalau ustaz beli di Laut Mati lah, kita pergi ke Laut Mati tu, Dead Sea tu, kita belilah garam tu, garam Laut Mati tu. Kita ambil manfaat daripada dia lah, ya, sebab Allah yang buat. Ya, dan setiap benda yang Allah jadikan ni boleh tak ambil manfaat? Boleh. Ya. Ulama yang mengharamkan pun ada, ya. Tapi ulama yang mengharuskan pun ramai. Jadi disebabkan ayat dia tadi, setiap benda yang Allah buat atas muka bumi ini untuk manusia. Ya, bulan, bintang, matahari, pokok, semua Allah buat untuk manusia. Jadi boleh ambil manfaat. Kita ambil pandangan yang tersebutlah. Ya. Masalah orang tak nak pakai tu terserahlah, dia ambil pandangan yang berat lah. Ya. Itu ikut. Mana kalau ada orang bagi kita tak nak pakai, bagi kat kawan-kawan lain yang boleh ambil manfaat. Jadi kita rendam kaki kita. Bila kita rendam kaki kita, apa berlaku tuan-tuan? Apa berlaku pada kulit-kulit yang mati, ya? Sel-sel yang mati pada kaki kita apa jadi? Tanya orang perempuan lah. Orang perempuan selalu buat ni, orang lelaki malas buat ni. Ya. Haji Jamal pernah buat, Haji Jamal? Rendam kaki. Haji Jamal dia pergi spa. Ya. Tak ada rendam juga dekat rumah, pakai besin. Pakai besin, ya. Lepas kita rendam tu, apa jadi pada sel-sel kulit yang mati tu, apa jadi? Macam mana? Tak tahulah pula, tapi rasa macam fresh lah. Itu kesan dia fresh tadi. Orang perempuan jawab apa Kak Faridah? Bila Kak Faridah rendam kaki tadi, bila Kak Masyita rendam kaki, apa jadi pada kita punya kaki bawah-bawah ni? Apa jadi tuan-tuan? Dia macam apa? Macam macam mana nak kata? Dia kembang lah kan? Dia kembang. Kembang tu dia ada benda yang apa benda tu kita panggil tu? Ini Nabi contoh, tuan-tuan. Bukan lepas lah, dia macam lepas lah.
Macam mengubah. Dia gelembung tau. Dia macam menggelembung. Jadi menggelembung tu lah nanti bila kita apa, itu kulit yang sel-sel yang mati lah nanti kita buang lah. Sel lah kan? Kita buang lah dia. Ya. Jadi dia akan menggelembung. Ya. Tapi menggelembung tu tuan-tuan, dia tak ada sesuatu dalam dia tau. Dia menggelembung aje. Bukan ada nanah, tak ada. Dia sebab tujuan kita ialah untuk buang sel-sel mati tu. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dalam sunnah Nabi, Nabi ajar kita sebelum kita tidur, kita kena apa buat pada bantal tu. Kita kena kebas-kebas. Tepuk bantal. Tepuk bantal, ya, tepuk bantal tu bagi dia apa kita panggil serata balik. Kemudian kita kena kebas dia. Tuan-tuan tahu tak apa sebab? Buat macam Rasulullah buat lah. Memang of course lah. Kita tiru Nabi lah. Tapi tahu tak apa sebab Nabi suruh kita buat macam tu? Sebab apa kita kena tepuk-tepuk bantal ni? Supaya kalau ada dead cell semua, boleh bersihkan, dan kalau ada benda-benda gaib pun semua boleh belah lah. Ya, memang betul kan. Walaupun bahasa tu nampak macam rugged sikit kan. Bahasa Kak Baridah tu. Ya, tapi memang betul. Sebab itu Haji Nazri, ya, bila Nabi suruh kita buat, kita kena buat. Ya, walaupun kita tak tahu dia punya benefit. Kerana bila Nabi sebut mesti ada benefit. Mesti benda tu beneficial. Ya, antaranya ialah berapa ramai orang tak tepuk bantal. Ya, dia tak tepuk bantal pun. Ya, dia tak sapu-sapu pun. Dia tak apa kita panggil kebas-kebas pun, kena kebas. Sebab bila sel-sel mati tu ada di situ, ya kita buang. Sebab tu kita kena buang tuan-tuan. Ya, sebab tu kita ada bila kita tidur bantal kan, kita ada sarung bantal, dan sarung bantal tu takkan kita tak tukar sampai 2-3 bulan tuan-tuan. Mesti kita tukar. Ya, ataupun kita lapiklah sesuatu atas tu 2-3 hari ke, kita rasa dah macam dah berbau ke apa, kita tukarlah. Ya, patutnya macam tu. Cuba tengok di hotel kan. Di hotel apa dia buat? Dia ganti tuan-tuan. Ya, setiap hari tu dia ganti. Ya, sarung bantal tu. Kerana memang macam tu. Ya, Nabi suruh kita buat. Okey, balik pada cerita tadi ya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, especially perempuan, ya, semualah ya, semua apa kita panggil perempuan especially yang buat terapi tadi, food terapi tu, ya. Bila kita buat tu dia akan gelembung-gelembung kita punya kaki tu. Ya. Ini Nabi buat contoh ni. Kajamri, ya, balik pada hadis tadi, baris yang ketiga, kajamrin seperti bara api. Ya, dah rajtahu ala rijlika. Macam bila kita apa kita panggil ya, seolah-olah macam kaki tu kita letak dekat api. Bukan api, bara api. Bila kita letak ya dekat bara api tu apa jadi? Macam itulah dia gelembung, tapi apa ni sakitlah ya. Yang ni tak sakit. Bila kita buat spa tu, dia tak sakit tuan-tuan. Tujuannya adalah untuk membuang sel-sel mati tadi, dead cell tadi ya. Okey, selesai di situ. Kemudian fanafita fatarahu ya muntabiran. Jadi bila lepas pada ni fanafita, nafita ni melepuh lah. Bila kita pijak kaki kita tu, kita pijak dekat bara api, apa jadi? Melepuh dia. Bila melepuh tu gelembung-gelembung tadilah. Ya, jadi macam bengkak ya. Ada kita panggil ni apa? Kita panggil inflammation lah. Inflammation kan? Tuan-tuan mesti tahu kan inflammation. Ya, inflammation apa dia? Dalam bahasa Melayu apa dia? Datuk Osman, inflammation in Malay apa dia? Radang. Radang tuan-tuan. Ya, itu bukan suara Datuk Osman lah. Ya, kita panggil radang. Ya, okey, tak apa. Datuk Osman tak lepas lagi. Datuk Osman. Radang tu antara apa kita panggil? Antara radang tu apa? Apa kita nampak pada tubuh kita radang? Bila radang tu berlaku, bila inflammation berlaku, yang pertama bengkak tadi kan. Bengkak tu radang lah. Ada 3 lagi. Untuk kita bagi tahu. Kita pergi doktor mesti doktor cakap tuan-tuan. Mustahil tuan-tuan ya. Tuan-tuan panel klinik ya. Mesti tahu punya apa doktor cakap. Selain daripada bengkak tu, apa lagi yang kita kata radang, inflammation? Ada yang bengkak. Apa dia? Dia akan nampak kemerah-merahan. Kemerah-merahan, redness. Ya, redness. Lain pada tu apa lagi? Apa ni? Apa lagi Haji Hassan? Apa lagi? Kak Mazidah? Apa lagi? Selain daripada bengkak Dia tu. macam berair lah lepas tu. Itu kalau bengkak kan. Itu yang bila kita tengok aja macam mana kita tahu ni. Oh, ni ada inflammation ni. Ada merah-merah betul. Ya. Ada apa kita panggil? Ya ada? Mungkin ada nanah.
Itu selepas kesannya. Tapi kalau kita tengok aja, selain daripada redness, selain daripada yang gelembung-gelembung tadi tu, yang ada nanah apa semua dalam tu, apa lagi tuan-tuan? Sakit lah. Sakit. Sickness lah, sakit. Bila sakit tu radang tu. Ada satu lagi tuan-tuan. Ada sakit, ada merah-merah, ada bengkak-bengkak, ada satu lagi. Apa dia? Apa lagi tuan-tuan? Panas tu yang merah-merah tadi lah. Apa lagi tuan-tuan? Satu lagi. Ini bukan cerita Quran hadis ni tuan-tuan. Ni cerita pergi hospital. Ustaz bagi Dia selalu kalau bengkak-bengkak tu kan Ustaz, dia macam bila dia bengkak menggelembung tu dia macam licin berkilat sikit kan. Betul lah tu. Tu memang betul lah. Tu masih masuk dalam swelling tadilah kan. Apa tuan-tuan? Satu lagi gatal-gatal, itchiness. Gatal tu pun inflammation tuan-tuan. Ya. Ni Dr. Anzaruddin bagi tahu. Ni walaupun Ustaz bukan medical doctor, Ustaz share. Inflammation ada 4 tuan-tuan. 1 tadi gatal-gatal, 2 merah-merah, 3 sakit-sakit, yang keempat bengkak-bengkak. Ya, simple je tuan-tuan. Ya, jadi maknanya apa tadi? Dia ada sickness, apa sakit-sakit, dia ada redness, apa ni merah-merah, dia ada itchiness. Ya, itchiness gatal-gatal dan dia ada swelling tadi. Itulah cerita dia. Nabi nak bagi tahu kalau kita letak kaki kita pada jamrin, jamrin ni, jamrin ni ialah apa ni dia kecil-kecil, sebab tu jamrah tu batu. Sebab saiz dia kecil, bara api yang kecil-kecil tu, kita letak kaki kita atas tu, maka apa berlaku tuan-tuan? Melepuh dia. Kamu akan nampak bengkak, muntabiran dia kata. Walaisa fihi syai'un, tetapi yang bengkak ni bukan bengkak sebab sakit tuan-tuan. Ini gambaran saja. Dalam dia tak ada apa. Macam tadi kan, bila kita pergi spa tadi, tuan-tuan rendam kaki tuan-tuan, tuan-tuan ni apa ni lama tak pergi spa kot. Buat sendiri je kat rumah tuan-tuan. Ustaz pun dulu rajin buat tapi dah tak apa rajin, nak kena rajin baliklah. Bila jumpa hadis ni Ustaz kata Allah nak tegur ni. Allah nak tegur sebab dah malas nak rendam kaki. Apa ni, apa kita panggil? Garam tu ada tuan-tuan. Kita beli garam tu. Boleh beli garam. Beli garam tu kita letak, rendam kaki, air panas especially. Especially orang yang ada diabetes kan. Yang ada diabetes sebab dia punya apa kita panggil dah sebahagian tu dah mati tuan-tuan. Urat saraf dia pun dah lama tak disentuh. Bila dia panaskan balik tu, tu orang kampung panggil darah tu berjalan balik lah. Dan dia pun sedar rupanya masih lagi diperlukan. Dia tu. Jadi sebab itulah kena rendam kaki selalu tuan-tuan. Jadi ustaz pun nasihat pada diri sendirilah supaya buat benda tu. Sebab Nabi bagi contoh dalam hadis. Kemudian sambung, summa akhaza hasan fadahrajahu, Kemudian seolah-olah diambil hasan. Hasan ni ialah macam batu seremban tu. Batu seremban tahu kan? Main batu seremban tu. Batu kecil-kecil tu kan? Itu dia panggil hasan. Fadahrajahu ala rijlihi. Seolah-olah batu tu masuk dalam kaki dia. Fayusbihun nas yatabayaun. Kemudian manusia pun saling berbai'ah. Bai'ah ni maknanya buat perjanjian. Kita panggil bai'ah. Bai'ah ni ialah janji setia antara Nabi dengan para sahabat biasanya. Contoh kita kata macam ada satu kes nanti kita belajar, dia panggil perjanjian Hudaibiyah. Ataupun kita panggil perjanjian Bai'atul Ridwan. Yang Nabi berjanji dengan para sahabat untuk ambil tindakan kerana dengar kata Sayyidina Osman dah kena bunuh. Tuan-tuan, Nabi dan para sahabat pergi umrah. Umrah kali pertama. Pada tahun yang ke-6 selepas hijrah. Jadi macam mana Nabi dapat perintah pergi umrah tu? Kerana Nabi bermimpi. Tuan-tuan kena ingat, mimpi Nabi adalah wahyu. Jadi Nabi mimpi melihat baginda memakai ihram dan tawaf di keliling Kaabah. Dan mimpi itu datang beberapa kali sehingga Nabi tahu ini adalah perintah daripada Allah untuk Nabi dan para sahabat buat umrah. Buat umrah. Masa tu belum ada lagi ayat dan ayat apa tentang haji dan umrah belum ada. Jadi dia datang dalam bentuk mimpi dulu. Jadi Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat ada 1,500 sahabat. Sebahagian riwayat kata 1,400. Mereka pergi ke Mekah, daripada Madinah dah pakai ihram, daripada Bir Ali dah pakai ihram, masuk ke Mekah, masuk melalui Tan'im, di Tan'im mereka kena tahan.
Maknanya orang Mekah tak benarkan Nabi buat umrah. Dia tak bagi. Sebab Nabi dah hijrah, dia kata dia tak ada kena-mengena dengan Mekah. Ya, Nabi punya aset kan dah dirampas, dibekukan, dirampas, dan mereka sudah apa kita panggil, digugurkan kewarganegaraan Mekah. Mereka tak boleh masuk Mekah dah. Orang Mekah tak benar kan tuan-tuan. Ya, sampai peringkat begitu. Ya, sebab itu kalau ada orang kata Nabi itu macam pelarian, memang betul tuan-tuan. Pasal Quran yang cakap Nabi kena halau, ya. Nabi jadi macam pelarian. Dan orang Madinah lah yang bantu Nabi, itu yang Ansar tadi tu. Yang bantu Nabi tadi sediakan rumah, bagi tanah, ya, bagi tempat pekerjaan dan sebagainya. Okey, ya. Jadi ketika Nabi tak boleh masuk melalui Tan'im, Nabi ditua, ya. Nabi masuk ikut Hudaibiyah pula. Pasal pintu masuk Mekah kan banyak kan. Pintu masuk Mekah ni bukan Tan'im satu je. Ada Ja'rana, ya, ada Hudaibiyah antaranya. Jadi Nabi nak masuk melalui Hudaibiyah. Bila Nabi nak masuk melalui Hudaibiyah, kena tahan juga. Sehingga akhirnya mereka terpaksa buat perjanjian damai. Ya, itu yang Nabi hantar Sayyidina Osman untuk pergi berbincang dengan Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan gubernur Mekah pada masa tu. Ya. Cuba tengok Nabi punya strategi. Patutnya Nabi hantar Umar. Asal-asalnya Umar yang nak kena hantar. Ya, pasal Umar ni tegas, ya, Umar ni bengis nampak, ya. Umar kata jangan hantar aku ya Rasulullah. Umar lawan Nabi. Ya, bukan lawan tu kerana dia tak setuju, ya, dia tak suka, bukan. Kerana dia melihat, ya, kalau dia yang pergi susahlah nak bincang dengan apa ni Muawiyah, dengan Abu Sufyan. Ya, sebab Umar daripada kabilah lain. Dia Quraisy juga, dia kabilah Adi. Ya. Manakala Abu Sufyan daripada Umayyah. Maka Umar cadang, Umar kata jangan hantar aku ya Rasulullah, hantar Osman. Itu yang Osman pergi tuan-tuan. Bila Osman pergi, sebab Osman Bani Umayyah juga. Bila Osman pergi, dengar cerita kata Osman kena bunuh. Bila Osman kena bunuh, Osman tak kena bunuh. Dengar cerita, dah viral lah masa tu. Maka Nabi pun buat perjanjian damai. Buat perjanjian taat setia dengan para sahabat, bai'ah tadi. Ya, sahabat semua berjanji untuk ambil tindakan membalas, ya, kematian Saidina Osman tu. Itulah, ya, satu bai'ah. Bai'ah tu Allah redha. Semua yang terlibat dalam bai'ah tu Allah ampunkan dosa tuan-tuan. Bukan main-main tuan-tuan. Sebab tu dipanggil bai'ah tu bai'ah Ridwan. Ridwan tu maknanya Allah redha. Tuan-tuan kena catat yang tu. Bai'ah Ar-Ridwan. Bai'ah maknanya janji setia, berjanjian setia. Ar-Ridwan. Ridwan tu apa? Yang Allah redha. Berapa ramai tadi terlibat tuan-tuan? Ada 2 riwayat kan? Berapa orang yang terlibat tadi? 1,500. Satu lagi riwayat kata 1,400. 1,400. Ada 2 riwayat. Satu kata 1,400, satu kata 1,500. Semua yang terlibat tu Allah ampun dosa. Allah ampun dosa tuan-tuan. Dosa kecil, dosa besar, habis semua Allah ampun. Sebab itu siapa yang tak pergi umrah tahun tu menyesal tak sudah tuan-tuan. Sebab Allah ampun dosa. Ya, Allah bagi satu pengampunan secara blanket tuan-tuan. Ampun dosa semua. Ya, memang. Ya, siapa tak begitu menyesal. Ya, sebab Allah ampunkan 1,500 orang tau, bukan 15 orang. Ya, macam Nabi maksum. Ya, ni sahabat-sahabat lain habis semua Allah ampun dosa. Bukan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali saja, habis semua. Ya. Sebab itu dia panggil bai'ah. Bai'ah tu makna janji setia. Jadi sama dengan kes ni. Tuan-tuan ingat balik tadi, lelaki yang tidur, ya, masa dia tidur Allah cabut amanah tu. Ya, kemudian dia macam terjaga, dia tidur balik, Allah cabut lagi. Yang tinggal apa tuan-tuan? Macam titik hitam. Titik hitam tu pun masih besar lagi. Dia cabut lagi. Yang tinggal macam tadi, ya. Macam kaki yang dipanaskan. Ya, yang keluar dia punya gelembung-gelembung tadi tu. Ustaz tak tahulah in English apa dia panggil, tapi itulah inflammation lah. Ya, bahasa kampung tak tahu apa istilah dia. Ya, kalau ada medical doctor boleh jawablah, ya. Jadi apa kita panggil, ya. Lepas tu apa berlaku? Dalam gelembung tu tak ada apa, kosong. Ya. Tak ada apa-apa, ya. Nabi sebut walaisa fihi syai'un. Di dalam gelembung itu tidak ada apa-apa. Macam tadilah, macam kita rendam kaki untuk spa tadi. Ya, bila kita keluarkan daripada air panas tu nampak gelembung-gelembung. Ya, itu yang kita boleh apa kita panggil, ya, kita boleh kupas dia. Ya, dia mengelupas nanti. Dan eloklah, sihatlah kaki kita, merah aja lepas tu kan. Ya, sel-sel yang mati tu kita buang. Ya,
Nabi cerita dah tuan-tuan dalam hadis. Ya. Kemudian la yakadu ahadun yu'addil amanah. Jadi orang pun berbai'ah. Bai'ah dengan siapa? Dengan seorang lelaki yang orang kata dia ada sifat amanah. Ya, orang pun kata, oh dia ni baguslah, amanah lah. Kita bagi dia jaga sesuatu, dia boleh jaga. Ya. Hatta yuqal, sehingga dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan. Ya, sesungguhnya dalam satu kabilah ni ada seorang lelaki yang aminan. Amin tu makna amanah. Sebab tu Nabi dipanggil Al-Amin. Sebab Nabi ni pemegang amanah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Orang Mekah kalau dia nak pergi bermusafir, dia akan jumpa Nabi, dia akan minta Nabi tolong jaga barang-barang kemas dia. Nabi ni tukang jaga barang kemas, tuan-tuan. Barang kemas, duit dinar dia, apa sajalah barang-barang yang berharga, dia minta Nabi tolong jaga. Pasal apa dia minta Nabi tolong jaga? Kerana dia percaya Nabi ni amin, Nabi ni amanah. Ya. Jadi orang amanah ni kita panggil trusted kan? In English kita panggil trusted. Sebab itu, sebab Nabi itu trusted, ya, Nabi was a trusted person, orang lantik Nabi sebagai trustee. Pasal Nabi itu trusted. Ya, sebab tu Nabi dipanggil Al-Amin. Al-Amin tu bukan makna amanah saja, nama pemegang amanah, tuan-tuan. Ya, macam kita lah, kita ada yayasan, ya, mungkin katalah Haji Mat Syah dia punya family ada koperasi ke, ada persatuan keluarga, let's say lah, ya. Kemudian kita lantik apa kita panggil salah seorang tu jadi dia punya pemegang amanah, ataupun lantiklah 3-4 orang jadi pemegang amanah. Ya, kita panggil kalau syarikat lembaga pemegang amanah lah, board of trustees dipanggil kan. Jadi board of trustees tu mesti orang yang trusted. Takkan kita bagi penyangak tuan-tuan. Takkan bagi pencuri pegang habislah tuan-tuan, ya. Lembaga apa kita panggil? Lembaga tabung haji bagi orang yang penyangak, habislah duit, tuan-tuan. Lembaga tentera bagi dia, habislah, tuan-tuan. Bagi contoh, ya. Tuan-tuan jangan salah sangka. Ni bagi contoh sebab Nabi dah bagi tahu dah. Jadi sebab tu orang Quraisy dia tak percaya Nabi itu Nabi, ya. Dia tak percaya Nabi itu Rasul. Dia kata Nabi ni bohong. Kononnya dapat wahyu daripada langit lah, dia ketawakan Nabi. Tapi bila dia nak keluar negeri, dia akan bagi Nabi jaga. Kan pelik tu, tuan-tuan. This is a double standard, tuan-tuan. Ini double standard. Ya. Pasal Nabi cakap, dia tak percaya. Dia kata Nabi pembohong, Nabi penyangak, Nabi ni nak tu nak ni. Tiba-tiba, bila dia nak keluar negeri, dia minta Nabi jaga. Apa punya manusia macam ni, tuan-tuan? Ya. Cuba tuan-tuan bayangkan. Okey, ya. Jadi lelaki tadi dikata seorang amin hatta yuqal lirajul ma ajladahu. Jadi orang pun kata, "Oi, hebatlah dia ni." Ya. Maknanya dia ni hebat, dia ni berakal, dia ni bijak semua sebagainya. Tapi kata Nabi, "Wa ma fi qalbihi." Itu baris yang terakhir, muka surat 263. "Wa ma fi qalbihi misqalu habbatin." Ya. Min khardalin min iman. Sebenarnya kata Nabi, orang yang dilantik sebagai pemegang amanah tadi, tuan-tuan, sikit iman pun tak ada dalam hati dia. Ya, Allahu Akbar, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tengok, ya, tuan-tuan jangan pelik lah kalau bagi jawatan pada seseorang, ya, bukannya dia patutnya tu amanah. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia kebahnya untuk diri dia, tuan-tuan. Dan ni berlaku di seluruh dunia. Di negara Melayu ke, negara Arab ke, negara orang putih ke, lebih kurang dia, tuan-tuan. Ya, sampai peringkat begitu. Okey, ya, selesai, ya. Itulah cerita dia. Mari kita baca di bawah. Tuan-tuan ada soalan apa-apa tak tadi? Ya, Ustaz dah bagi contoh, dan contoh Ustaz tu Ustaz ambil daripada hadis Nabi ni. Ya. Seorang lelaki tidur, ya, tak sebut tidur malam ke tidur siang, tak sebut. Ya, tapi tidur jenyaklah. Kemudian dia terjaga kerana amanah tu telah dicabut daripada dada dia. Dia tidur balik, cabut lagi, tuan-tuan, ya. Jadi masa mula-mula cabut, yang tinggal tu sebesar titik hitam. Kemudian sekali lagi, ya, macam tadi itulah, ya, macam apa kita panggil gelembung-gelembung tu, inflammation yang ada pada kaki tadi. Seolah-olah kaki itu dipanaskan dengan bara api. Kita pijak bara api tu, apa jadi? Gelembung lah, tuan-tuan. Tapi kalau kita pijak bara api, gelembung tu dalam dia ada nanah kan? Ada nanah, ya, ada air bisa dan sebagainya. Ya, danur dipanggil, ya. Tapi kalau yang ini dalam tu kosong. Ya. Sebab apa? Sebab yang kosong ni sebab dia bukannya sebab sakit. Kalau kita letak pada bara api sakit.
Tapi ini seolah-olah macam kita rendam dalam spa tadi, dalam air panas tadi, yang ada apa? Yang ada garam tadi kan? Garam laut mati tadi. Jadi tujuan dia untuk buanglah benda-benda tu tuan-tuan. Ya. Jadi sifat amanah tu macam tu tuan-tuan. Allah dah kikis, Allah dah habiskan. Tak ada dah tuan-tuan. Tinggal sikit je sifat amanah tu. Kalau ada orang ada sifat amanah sikit tu pun, itu pun orang ramai dah puji dia. Oh, baguslah dia ni, baguslah, hebatlah dia ni, macam tu lah. Ya. Jadi akhirnya Nabi kata apa? Sebenarnya, wama fi qalbihi, tidak ada dalam hati manusia tadi misqala habatin min khardalin, tidak ada sebesar apa kita panggil sawi. Khardal ni sawi. Kalau dulu pakai sawi lah tuan-tuan. Mana ada orang faham atom ni, orang tak tahu lagi. Ya, min iman. Sebesar sawi pun tak ada. Dia punya iman dalam hati dia. Ini dengar takut tuan-tuan. Kita nak bagi ya. Sebab tu orang nak hantar cucu pergi nursery pun kadang-kadang takut tuan-tuan. Ya, nak hantar pergi daycare center kan, ya, takut. Sebab apa? Sebab takut banyak kes tuan-tuan. Ya, kita hantar, kita bagi susu apa semua sebagainya, ya. Bukan dia pakainya, dia baginya ubat tidur pada baby tadi. Dia bagi ubat tidur, apa jadi pada baby tu? Tidur je sepanjang hari. Ya, jadi nanti mak dia balik petang pukul 5 ambil. Ya, masa tu budak tu dah segar sikit. Malam tak boleh tidur budak tu sebab dia dah tidur siang dah. Ya, jadi malam tu ganggu tu, bergaduh mak ayah, cerai tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab tadilah, ya. Jadi orang pun tak percaya. Berapa banyak kes kat Malaysia kita yang budak mati kan? Baby mati ada kes dulu yang seorang penjaga rumah apa ni nursery tadi. Lepas tu dia sorokkan jenazah budak tu dalam peti sejuk. Ya, benda ni banyak berlaku tuan-tuan. Jadi orang dah takut dah, ya. Orang dah takut. Ya. Sebab tu kita tengok apa ni, apa kita panggil, ya. Datuk nenek lah yang kena jaga cucu macam tuan-tuan lah, ya. Kan kena jaga cucu juga, ustaz pun kena jaga juga. Ya, bukan ustaz lah, isteri ustaz lah, cikgu lah yang kena jaga. Ya. Jadi itulah ceritanya tuan-tuan. Sifat amanah tu semakin hilang, susah nak cari. Ya, orang dah takut dah. Ya, nak masuk investment ke nak masuk apa semua takut macam-macam tuan-tuan. Ya, masa nak mula-mula minta investment tu bukan main manis lagi mulut dia tuan-tuan. Lepas tu dah diam. Ya, kita tanya balik bila ni kata dividen nak bagi. Abuk pun tak ada tuan-tuan. Pelaburan kita pun hangus, ya. Sebab amanah tu sudah tidak ada. Ya. Jika kita ingin membahas masalah amanah ni lebih mendalam, terlebih dahulu kita mesti tahu apa makna amanah tu. Ya, apa makna amanah tu? Ustaz tanya tuan-tuan. Tuan-tuan mesti buka akaun dekat bank kan? Ya. Tuan-tuan mesti buka akaun kat bank. Biasa kita buka akaun kat bank ni buka akaun apa? Apa tuan-tuan? Apa akaun yang biasa kita buka apa Kak Jamilah? Apa akaun kita buka kat bank? Islamic. Yalah, Islamic tu jenis dia lah. Apa? What kind of Islamic account that you open? Saving. Apa dia? Simpanan tu. Yalah, in English apa kita panggil? Savings account. Okey, saving lah kan. Ya. Tapi kalau tuan-tuan pergi Islamic bank, ya, apa ni bank Islam ke bank Maybank sebagai contoh. Maybank lah senang. Ya. Saving account tu tuan-tuan dia panggil apa? Apa dia tu? Al-Wadiah. Dia panggil Al-Wadiah. Ain tau, Ain. Orang dah sebut wadiah kan? Bukan wadiah. Tak apa. Paling korang Datuk Osman try. Dapat pahala dah tuan-tuan. Salah tu tak apa. Ya. Salah tu biasa tuan-tuan. Dia kalau betul tu luar biasa tuan-tuan. Salah tu biasa tuan-tuan. Ya. Kalau betul tu kita kata oh memang hebat lah. Ya. Wadiah. Waw, dalia. Waw. Dal, ya, ain, tak marbutah, wadi'ah. Wadi'ah tu adalah saving account. Tuan-tuan tahu tak? In Arabic, apa makna wadi'ah tu? Wadi'ah tu maknanya, apa tuan-tuan? Ya, akaun amanah tuan-tuan. Akaun amanah. Tu akaun amanah. Ya, dia bukan current account, bukan. Dia wadi'ah account. Ya, dia bukan investment account, bukan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau di investment account, boleh tak tuan-tuan masuk hari ni, 30,000, pagi, petang tu tuan-tuan nak keluarkan. Boleh tak? Investment account mana boleh tuan-tuan? Ya, tuan-tuan dan perempuan kebanyakan tuan-tuan yang kerja bank kan mesti tahu. Ya, boleh betulkan ustaz kalau ustaz salah. Konsep dia simple je. Sebab apa kita panggil apa ni akaun amanah tadi, ya? Saving account ataupun wadiah account. Sebab anytime kita masuk dan kita nak keluarkan boleh. Sebab bank hanya jadi pemegang amanah saja. Betul tak tuan-tuan? Betul. Betul.
Ya? Bank hanya jadi pemegang amanah saja. Anytime kita nak keluarkan, cuma dia bagilah. Dia kata kalau nak keluarkan duit, paling kurang kena ada berapa supaya akaun tu tak ditutup, ada berapa ringgit dalam akaun tu? RM10. Ya, RM10 tuan-tuan. Kalau kurang daripada RM10, dia tutup lah akaun tu tuan-tuan. Jadi itu sajalah dia boleh kata. Ya. Tapi maknanya kalau kita nak tutup boleh, nak keluarkan boleh. Sebab tu dia dipanggil akaun amanah. Nabi tu macam itulah kerja Nabi. Nabi pegang amanah dan Nabi boleh tak pakai amanah tu untuk buat benda lain. Macam contoh, ya, orang bagi kita tolong jaga kereta. Contohlah kawan kita dia nak pergi overseas 2 minggu. Ni sebelum COVID dululah tuan-tuan. Dia kata apa ni, Haji Jamal, please take care of my car, dia kata. Quiet. Tolong jaga. Tolong jaga, bukan tolong pakai tuan-tuan. Tolong jaga saja. Lepas tu silap Haji Jamal juga. Pasal apa Haji Jamal tak tanya? Dia kata apa kita panggil, bro, kalau I pakai apa ni pusing-pusing satu Malaysia boleh ke? Dia kata no hal, you pakailah, ya. I pun pergi 2 minggu tak ada hal. You pakailah. Silap Haji Jamal tak tanya. Haji Jamal tak tanya, memang daripada mula kereta tu datang sampai ke sudah duduk situ je lah tuan-tuan. Ya. Jadi maksudnya amanah tu kita tak boleh pakai. Sebab tu bukan hak kita, tuan-tuan. Ya, kita hanya urus saja. Ya. Macam penjaga harta anak yatim. Betul tak apa Haji Masyar kan? Apa ni, ada harta anak yatim, budak-budak tu underage. Bila budak-budak tu underage, ya, nanti dia akan lantik satu manager lah, pengurus. Pengurus tu biasa dari family dia lah. Bapa saudara ke, ya, apa ni, siapa-siapalah yang ada hubungan dengan budak tadi, ya. Dan bapa saudara tu boleh tak pakai duit tu untuk bisnes dia? Tak boleh, tuan-tuan. Dia boleh manage saja. Ya, dia boleh tolong laburkan, ya, dia boleh tolong apa kita panggil masukkan dalam mana-mana akaun lah, ya. Amanah akaun lah boleh. Ya, tapi untuk dia pakai untuk diri dia tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Ya, itu cerita dia. Jadi sebab itulah Nabi ni seorang yang sangat amanah. Orang percaya dengan Nabi, tuan-tuan. Jadi orang yang tak masuk Islam tu sebenarnya bukan dia tak percaya dengan Nabi. Sebenarnya dia apa? Dia sombong. Dia takabur, dia bongkak sebab dia rasa Nabi tu budak kecil, tuan-tuan. Nabi tu budak kecil bagi dia. Tuan-tuan tahu tak? Abu Lahab dengan Nabi ni beza 21 tahun. Tuan-tuan kena catat yang tu. Ya. Abu Lahab, tuan-tuan, 21 tahun older than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap Nabi ni macam budak-budak aja, tuan-tuan. Ya, dia anggap Nabi macam budak-budak. Sebab apa? Sebab dia 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Masa Nabi dapat wahyu, umur 40 kan? Berapa umur Abu Lahab masa tu? 61, tuan-tuan. Ya. Orang umur 61, nak dengar tak cakap orang umur 40? Tak dengar dia, tuan-tuan. Payah nak dengar. Ya, payah nak dengar, tuan-tuan. Tuan boleh dengar ustaz cakap ni. Pasal ni ustaz, tuan-tuan. Tuan-tuan dah lantik sebagai dia punya guru dia. Lepas tu tuan-tuan dengar. Ya. Kalaulah ada mana-mana tak tahu daripada hujung dunia datang, dia cakap, kita tak percaya dia, tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Ya, sebab macam tadilah. Pasal Abu Lahab tu 21 tahun lagi tua daripada Nabi. Abu Lahab 21 tahun. Abu Jahal 15 tahun lagi tua daripada Nabi. 15 tahun. Abu Jahal. Abu Sufyan 10 tahun tua daripada Nabi, tuan-tuan. Ustaz dah bagi 3 contoh dah. Siapa tadi? Abu Lahab 21 tahun older. Ya. Abu Jahal 15 tahun older. Abu Sufyan, ya. Ini semua yang taiko-taiko punya ni. Yang hardcore tuan-tuan. Abu Sufyan 10 tahun older. Ya. 10 tahun older. Jadi mereka ni, tuan-tuan, mau dengar cakap Nabi? Tak mau, tuan-tuan. Tak mau dengar cakap Nabi. Ya. Yang mau dengar cakap Nabi tu siapa dia, tuan-tuan? Ya. Yang ambil Nabi sebagai anak angkat. Siapa yang ambil Nabi sebagai anak angkat, Datuk Osman? Siapa ambil Nabi sebagai anak angkat? Siapa? Abu mana yang ambil Nabi sebagai anak angkat? Abu Jahal bukan? Ya, Tan Sri. Abu siapa ambil Nabi sebagai anak angkat? Ya, Tan Sri. Abu Talib. Abu Talib. Ya. Jadi apa ni? Pasal apa Abu Lahab tak ambil Nabi sebagai anak angkat? Ya. Pasal dia tak ada sifat amanah, tuan-tuan. Abdul Muttalib, datuk Nabi, masa dia nak meninggal, dia dah pick and choose. Siapa, tuan-tuan?
Abu Talib sebagai bapa angkat Nabi. Dia dah cakap dah. Jaga Muhammad ni. Ya. Dan kebetulan memang Abu Talib paling tua. Abu Talib, okey, Ustaz belum bagi tahu tadi kan. Abu Sufyan tua 10 tahun pada Nabi, 10 years older. Abu Jahal 15 years older. Abu Lahab tadi berapa? 21 years. 21. 1 years. Okey, Ustaz bagi tahu lagi seorang lagi. Abu Talib 30 years. 30 years older than Rasulullah. Ya. Abu Jahal 10 tahun Abu Jahal kan 10 tahun Abu Sufyan. Oh, Abu Jahal tadi. Abu Jahal 21. 20. Abu Jahal. Itu Abu Lahab 21. 15. 15. Tuan-tuan ikut senarai. Ustaz bagi dah senarai tu. Ya. Mula daripada atas sekali. Yang paling tua ialah Abu Talib. Abu Talib 30 tahun older. Nombor 2 Abu Lahab 21 tahun older. Nombor 3 Abu Jahal 15 years older. Nombor 4 barulah Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan 10 tahun older. Ya. Sebab tu Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, mereka ni anggap Nabi tu macam budak-budak je tuan-tuan. Ya, macam anak dia sendiri. Pasal beza umur jauh tuan-tuan. Ya. Even nanti tuan-tuan tengok Abu Sufyan jadi bapa mentua Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan Ramlah. Ramlah tu anak Abu Sufyan. Ya, salah seorang daripada mereka ni adalah bapa mentua Nabi. Siapa dia? Abu Sufyan. Masuk Islam dia. Alhamdulillah dia masuk Islam. Ya. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Abu Lahab mati luar perang. Tak pergi perang tapi mati terkejut. Ya. Nombor 3 Abu Talib. Abu Talib pun tak ada anak dia kahwin dengan Nabi. Ya. Tapi dia adalah bapa saudara dan at the same time dia jadi bapa angkat Nabi. Ya. Ketika Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat, tuan-tuan, ketika dia ambil Nabi sebagai anak angkat, umur dia dah 38 tahun. Abu Talib tadi, ya, masa dia ambil Nabi jadi anak angkat, umur dia 38 tahun. Berapa umur Nabi, tuan-tuan? 8 tahun. 8 tahun. Ya, menasabah tak? Budak 8 tahun diambil sebagai anak angkat oleh orang yang umur 38 tahun. Menasabah. Ya, sangat menasabah. Ustaz bagi satu lagi maklumat, tuan-tuan. Ya. Ketika Abu Talib, ya, anak dia ramai, jadi Nabi nak tolong dia, Nabi nak balas jasa dia. Nabi ambil salah seorang daripada anak Abu Talib tu sebagai anak angkat Nabi kan? Siapa yang Nabi ambil sebagai anak angkat tu, tuan-tuan, Datuk Osman? Ali. Ya. Berapa umur Ali masa Nabi ambil sebagai anak angkat? Sama, tuan-tuan. 8 tahun. Ketika Nabi umur 8 tahun, Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat. Ketika Ali umur 8 tahun, Nabi ambil Ali sebagai anak angkat. Tadi, tuan-tuan, ketika Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat, umur Nabi 8 kan? Umur Abu Talib, of course 38 lah. Masa Ali umur 8 tahun, berapa agaknya umur Rasulullah, tuan-tuan? 30. Jawapannya sama, 38 tahun juga. 38. Beza 30 tahun. Ya, jadi maknanya kalau dah beza 30 tahun, maknanya Ali umur 8 tahun, Nabi umur 38. 2 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Cuba tuan-tuan tengok. Ini bukan kita yang atur, tuan-tuan. Ya, bukan ustaz yang atur. Ustaz atur lah, betul lah. Tapi semua tu Allah dah tetapkan. Ya, cuma ustaz arrange dia supaya kita senang faham. Itu saja, tuan-tuan. Ya, ustaz jadi di arranger saja. Orang yang tak nak jadi avenger tak boleh, tuan-tuan. Jadi arranger. Ya, atur dia supaya tuan-tuan boleh faham. Ya, apa cerita dia tadi? Ceritanya ialah Abu Talib paling tua, 30 tahun lebih tua daripada Nabi. Abu Talib Abu Lahab 21 tahun. Sebab tu Abu Lahab tak respect dengan Nabi, tuan-tuan. Ya, dia tak respect dengan Nabi bila Nabi bawa wahyu. Tapi sebelum tu sebab apa? Sebab dia sayang Nabi, betul. Dia memang sayang Nabi. Kalau tidak, masakan Abu Lahab pergi pinang 2 anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, Abu Lahab pinang. Pasal apa? Sebab pasal Nabi tu, ya, isteri dia orang kaya, Khadijah, paling kaya di Mekah. Ya. Dan Abu Lahab dia bangga kerana ada anak saudara macam Nabi tu. Ya. Tapi dia respect tak? Oh, respect tu tak ada, tuan-tuan. Sebab tu nanti bila Nabi bawa wahyu, dia tak respect Nabi sampai kesudah tak beriman. Ya, tu cerita dia, tuan. Baru kita tuan-tuan nampak, oh pasal tu lah. Pasal maknanya dari segi umur pun mereka ni tua sangat. Jauh beza, tuan-tuan, 21 tahun.
Nabi dapat wahyu umur 40, ya. Masa Nabi umur 40 tu, dah tentulah Abu Lahab umur 61. Ya, nombor 61 dah umur Abu Lahab. Abu Talib umur 70 dah. Ya. Sebab apa? Sebab tadilah kita dah bagi tahu kan. Okey tuan-tuan, ada soalan apa tentang umur tadi? Supaya tuan-tuan dapat gambaran mengapa mereka ni tak respect Nabi. Sebab mereka anggap Nabi ni macam budak-budak tuan-tuan. Macam anak dia sendiri. Ya, tu cerita dia. Ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Ustaz, saya ada 2 soalan. Okey, soalan pertama. Abu Lahab meninggal umur dia berapa? Soalan Abu kedua, Lahab. yang bai'ah tu tadi kan? Maknanya 1500 tu pun dijamin masuk syurga lah. Betul. Semua. Sebab Nabi sebut dalam hadis, semua yang terlibat dalam bai'atul aqabah tu Allah ampun dosa dia. Itu dalam hadis Nabi. Ya. Dia tak akan masuk neraka. Ya, dalam hadis disebut la yadkhulanna, tidak akan masuk neraka. Maknanya sehari pun tak akan masuk neraka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah ampun dosa. Ya. Sebab apa kita nanti boleh masuk syurga? Kerana Allah dah ampun dosa. Orang yang Allah tak ampun dosa, dia akan masuk neraka kejap. Kejap tu bukan 2 hari tuan-tuan. Dan kalau 2 hari pun sama dengan 2000 tahun. Sebab 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, tu cerita dia di langit. Bukan di akhirat lah, di langit saja. 1 hari di langit. 1 hari di langit sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Nanti tuan-tuan tanya kan, ada hujah dia, ada hujah dia. Hujahnya ialah pada surah Sajdah. Setiap pagi Jumaat kita baca ayat 5. Ya, Allah buat nisbah dunia dengan dunia ni dengan langit tu. Ya, sebab tuan-tuan kena ingat syurga tu duduk kat langit. Ya. Sebab masa Nabi naik ke langit, Nabi jumpa syurga kat mana tuan-tuan? Di atas langit yang ke-7. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tak perasan, Ustaz bagi tahu, ya. Ketika Nabi naik ke langit untuk Isra' dan Mi'raj, ya, naik ke langit tu Mi'raj, Nabi naik langit pertama, kedua sampai ke-7. Langit ke-7 tu Nabi Ibrahim duduk kat situ. Lepas pada langit ke-7 tu, ya, ada apa? Ada tempat tawaf malaikat. Ya, nama dia ialah apa? Baitul Ma'mur. Ya, tempat malaikat apa ni tawaf. Lepas tu Nabi tengok apa? Nabi tengok syurga tuan-tuan. Ya, Nabi tengok syurga. Ya, Jannatul Ma'wa Nabi tengok. Ya, Jannatul Ma'wa tu adalah salah satu daripada syurga. Di mana syurga tu berada? Di atas langit yang ke-7. Ya, di atas tuan-tuan, bukan di bawah. Ya, tu cerita dia. Jannatul Ma'wa di langit yang ke-7. Tapi dia level berapa Ustaz? Tak tahu. Dalam hadis tak sebut. Tahu. So kita tak tahu. Maknanya kalau yang Firdaus tu lebih tinggi pada Jannatul dan tak tunjuk, ya. Maknanya dalam hadis tak sebut apa ni. Firdaus kita tahu yang terbaik. Dah tentu yang terbaik itu yang paling tinggi, tapi di mana tak tahu. Tak tahu. Ya, dalam hadis hanya sebut Jannatul Ma'wa berada di atas langit ke-7, ya. Sama ada satu level ataupun di atas langit ke-7. Sebab bila Nabi jumpa Nabi Ibrahim duduk di langit ke-7. Lepas tu, ya, mungkin level yang sama. Kita tak tahu. Sebab hadis tak sebut. Tapi yang pasti selepas langit ke-7. Okey, soalan tadi, ya. Soalan Linda tadi. Yang pertama, soalan dia, pada usia berapa Abu Lahab meninggal? Kita tahu Abu Lahab meninggal selepas berakhirnya Perang Badar. Ya. Perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah. Ya. Okey, masa hijrah berapa umur Abu Lahab? Tanya kat Linda. Masa hijrah berapa umur Abu Lahab? 61. Mana boleh? Umur Nabi saya tahulah. Umur Abu Lahab tak tahu. Apa tak? Macam mana boleh tak tahu? 21 years older. 81. Sebab Abu Lahab 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Jadi masa hijrah berapa umur? Okey, tak apa. Masa hijrah berapa usia Nabi, Linda? 53. 53 campur 21 berapa? 74. 74 tahun masa hijrah Nabi. Ya, of course lah Abu Lahab tak hijrah, tapi umur dia masa Nabi hijrah tu. Perang Badar berlaku 2 tahun lepas tu. Berapa umur Abu Lahab ketika mati tuan-tuan? Campur 76. lah. 76 tu jawapan dia tuan-tuan. Kalau tak 76 solid pun maknanya 75 menghala ke 76. Sebab kita tak boleh nak kira tarikh dia secara pasti. Tapi maknanya itulah 75 nak bawa ke 76. Ya, paling tinggi umur dia 76. Paling muda 75. Jadi maksudnya tua lah, bukan muda sangat.
Soalan kedua tadi apa, Linda? Dah jawab dah dua-dua. Tapi satu lagi Ustaz nak tanya. Yang Apa kedua tadi beza apa? Tak ingat. Nombor dua tadi apa soalan dia? Yang umur Abu Lahab meninggal? Dah jawab, Abu Lahab meninggal. Dua-dua dah jawab dah. Yang satu lagi apa soalan tadi? Apa nama 1500 tu dijamin masuk syurga. Okey. Ya, terima kasih. Soalan ketiga tadi apa? Apa beza kalau yang 10 sahabat yang dijamin masuk syurga tu macam diwar-warkan kan? Betul. Apa beza dia dengan 1500 tu? Yang ni masuk syurga dia. Dah tentulah level lebih tinggi sebab mereka tu Nabi sebut satu-satu nama. Ya, Nabi dah pick and choose. Yang 1500 tadi kan secara blanket saja umum. Tapi dalam 1500 tu termasuk tak Abu Bakar, Umar, Osman? Of course, semua tu pergi. Semua tu pergi. Sebab masa Nabi pergi umrah for the first time tu, semua yang 10 dijamin syurga tu semua pergi. Ya, so Ustaz, maknanya ya. Okey, 1,500 orang ni yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah ni kan. Bukan perjanjian Hudaibiyah. Bai'ah Ar-Ridwan. Bai'ah Ar-Ridwan ni. Cuma Semua tempat dia di Allah- Hudaibiyah tu. Semua Allah ampunkan. But actually what's the reason? Apa dia? Apa sebenarnya reason Allah ampunkan semua secara blanket? Sebab Allah redha dengan taat setia mereka kepada Rasulullah. Ya. Jadi bila sebab tu dipanggil Bai'ah Ridwan. Bai'ah Ridwan patutnya panggillah Bai'ah Hudaibiyah kan sebab dia berada di Hudaibiyah. Allah tak panggil Bai'ah Hudaibiyah. Allah panggil Bai'atul Ridwan kerana dia memang diredai. Sebab mereka taat datang setia jauh-jauh. pada Rasulullah. Sebab taat ya. Pasal bila Nabi ajak mereka ambil tindakan terhadap Osman, semua setuju. Dan semua bai'ah dengan Nabi, ya. Jadi bila mereka bai'ah dengan Nabi, maka Allah ampun dosa mereka. Sebenarnya ada dua peristiwa ya yang berlaku dalam sejarah masa Nabi hidup yang Allah ampunkan dosa semua yang terlibat. Semua yang participate Allah ampun. Yang pertama Bai'ah Ridwan tadi yang 1004, satu lagi riwayat kata 1500. Satu lagi ialah Perang Badar. Perang Badar 305 orang tu, semua 305 orang Allah ampun dosa juga. Jadi ada dua kejadian. Sebab tu orang yang tak pergi Perang Badar, lepas tu tak pergi pula perjanjian Hudaibiyah, melepas lah. Bukan kata tak masuk syurga, tak. Tapi maknanya dua-dua ni adalah macam tiket ekspres untuk mereka masuk syurga. Ya, tu cerita dia. Boleh Okey, ada lain soalan silakan. Tak ada ya? Jadi Ustaz, Ustaz, boleh bezakan Abu Lahab dengan Abu Jahal ni? Sebab confuse dari nama dia ni. Ya. Abu Lahab bapa saudara Nabi. Digelar Abu Lahab diambil daripada surah Al-Masad lah. Tabat yada Abi Lahab. Jadi nama dia bukan Abi Lahab. Allah yang gelar dia Abi Lahab. Nama sebenar dia ialah Abdul Uzza. Nama sebenar dia Abdul Uzza. Uzza tu nama berhala yang besar di Mekah. Salah satu berhala. Nama dia Abdul Uzza. Digelar Abu Lahab dalam surah Al-Masad. Ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab tu nama surah tu surah Al-Masad. Dan beliau adalah bapa saudara Nabi. Maknanya dia adik-beradik dengan bapa Nabi Abdullah. Dia adik-beradik dengan Abu Talib. Ya. Nama sebenar Abdul Uzza. Abdul Uzza, Ain ya. Uzza. Abdul Uzza. Abdul Uzza. Jadi dia bapa saudara, ada hubungan dengan Nabi. Dia Bani Hashim, ya. Dia apa kita panggil, ya. Dia memang datang daripada keturunan yang sama dengan bapa. Jadi adik Nabi. Abu Talib lah. Dia adik Abu Talib. Dari segi umur dia adik lah. Satu bapa tapi lain mak lah. Satu bapa tapi lain mak, ya. Manakala Abu Jahal pula, dia tak ada kena-mengena dengan Nabi. Sebab dia daripada Bani Makhzum. Dia Bani Makhzum. Dia Quraisy juga, tapi bukan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, bukan. Ya, dia daripada Bani Makhzum. 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 Min, kha. Eja Arab sana. Min, kha, zai, waw, min. Makhzum. Bani Makhzum. M-A-K-H-Z-U-M. M-A-K-H-Z-U-M. Makhzum. Bani Makhzum. Okey boleh. Okey, ada soalan lain? Silakan. Bani Makhzum tadi. Ya. Jadi untuk Kak Mai, ya, soalan dia ialah sebab masalah dia ada berlaku kesilapan dalam buku
buku PMR, buku tingkatan 3 sekolah. Ya, dia kata kat situ, ya, mungkin dah buat pembetulan tak tahulah, ya. Dikatakan bahawasanya Abu Jahal tu bapa saudara Nabi. Tak betul. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi. Ya, yang bapa saudara Nabi tu Abu siapa tadi tuan-tuan? Abu Lahab. Lahab. Apakah nama sebenar Abu Lahab, Kak Farida? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Berapa beza Uzza. Abu Lahab? Berapa beza Abu Lahab dengan Nabi? 21 tahun. 21 tahun, ya. Ketika Abu Lahab meninggal tadi, berapa umur dia? 76 tahun. 75 nak masuk 76. 75, ya, boleh slash kan 76, ya. Biasa kita buat jawapan dalam exam macam itulah, 75, 76, ya. Okey, selesai. Ada soalan lain, silakan tuan-tuan. Bagi kita faham betul, ya. Ustaz, Abu Jahal mati dalam perang ke? Abu Jahal mati dalam perang Badar, betul. Perang Badar. Dia dipenggal kepala oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang penggal kepala dia. Abu Lahab tak pergi perang Badar sebab dia penakut. Ya, jadi dia tunggu di Mekah. Ya. Kemudian sebahagian daripada tentera Quraisy yang lari daripada medan Badar tu dapat balik ke Mekah, dan bila sampai saya di Mekah, terus mereka berjumpa dengan Abu Lahab, ya. Sebab Abu Lahab yang tinggal, yang lain mati semua dah. Yang apa kita panggil, ya, yang kalau ustaz namakan 6 Jahannam. 6 Jahannam tu mati semua dah tuan-tuan. Dalam perang Badar tu, ya. Abu Jahal mati. Umayyah bin Khalaf mati. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada 6 semua, mati semua. Ustaz, apa tu definisi tua dalam Islam apa? Sebab ya, kalau yang tua dia tak boleh pergi berperang kan? Dengan wanita, kanak-kanak tak boleh pergi berperang. Sebenarnya tak ada umur maksimum, tak ada. Umur minimum yang ada. Zaman dulu umur minimum ada 17. Yang umur maksimum tak ada sebab Abu Jahal sebagai contoh, ya. Abu Jahal, ya, walaupun dia 15 tahun lebih tua daripada Nabi, ya, dia masih ada lagi. Kita nak kata umur 70 ke bawah yang boleh pergi, 70 ke atas tak, ya. Abu Jahal, ya, Abu Jahal walaupun tidaklah tua sangat kan, tapi maksudnya nak bagi tahu, ya, sahabat-sahabat Nabi pun macam tu. Sebab dalam perang sebagai contoh, dalam perang membuka Istanbul, masa tu Konstantinopel, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni yang Nabi tinggal kat rumah dia selama setahun. Masa Nabi hijrah Madinah kan, Nabi tak ada rumah lagi. Jadi Nabi tumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama setahun. Dan Abu Ayyub ni dalam pembukaan perang dengan Rom, ya, tentera Byzantin, dia terlibat. Umur dia 82 tahun masa tu. Ya. Jadi Muawiyah nasihat dia jangan pergi. Pasal usia dia 82. Ya. Tapi dia bagi alasan, Nabi pun tak pernah larang orang pergi perang, tak kira usia berapa. Masakan Muawiyah nak pergi perang, nak halang, Muawiyah tak boleh buat apa-apa. Ya, Muawiyah tak boleh buat apa-apa sebab memang Nabi tak pernah halang orang tua pergi. Berapa pun usia dia. Janji sihat kan? Janji sihat, janji boleh pergi. Ya. Orang buta pun boleh pergi. Ya, kalau dia nak pergi, Nabi tak boleh halang. Pasal masing-masing nak dapatkan kita panggil mati syahid. Ya, jadi Nabi tak boleh larang dia. Sebab tu perempuan pun pergi, ya. Aisyah ada dalam perang Badar. Aisyah ada dalam perang Uhud. Ummu Sulaim pun pergi, Mak Anas bin Malik. Ramai lagi kalau nak sebut yang pergi. Jadi perempuan pergi. Tetapi yang ada dalam Islam ialah minimum age. 17 ke bawah biasanya tak pergi. Semua yang pergi 17 ke atas. Ya. Ustaz, Abu Lahab ni meninggal. One of the reason is because dia depressed sebab semua geng dia meninggal kan. Betul. Jadi dia meninggal 7 hari selepas dapat berita. Terlalu sedih. Berita tu, sedih lah sebab dia dalam WhatsApp group dia seorang je yang hidup, lain mati semua. Dia nak cakap dengan siapa? WhatsApp group dia tadilah Abu Jahal. Ya, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. 6 orang. 6 Jahannam. 6 Jahannam tu mati semua dah. Tapi So the die of depression, Farida. Yalah, the die of depression. Jadi maksudnya Ustaz, Abu Sufyan tu bukan geng dia ke? Abu Sufyan masa tu tak pergi sebab Abu Sufyan dia bawa rombongan rombongan dagang. Sebab tu Abu Sufyan tak ada dalam perang Badar.
Abu Dia Sufyan kan dia follow different route kan hari tu. dia lalu jalan pantai. Yang Abu Jahal ikut jalan gurun, jalan desert road. Abu Sufyan ikut apa kita panggil coastal road. Itu yang tak jumpa tu. Ya. Oh, maknanya dia dalam grup WhatsApp dia tu tak ada line lah. So Abu Jahal seorang-seorang. Sebab dia belum diterima sebagai members lagi, ya. Pasal dari segi usia pun, ya, dia yang paling muda. Abu Lahab tu antara yang paling muda. Abu Sufyan antara yang paling muda. Sebab dia dengan Nabi 10 tahun je, orang lain kan 15 tahun ke atas. Ya. Okey. Ustaz. Okay. Ada soalan apa? Silakan. Haji, ada soalan apa? Macam ada dengar tadi. Tak ada ya? Kalau tak ada kita sambung sikit. Habiskan muka surat tu. Ustaz, nak Ya. tanya, bukan Abu Lahab ke yang meninggal sakit, yang misteri, yang macam mana dah? Yalah, depression tadi, out of depression. Depression 7 hari je kan. Memang dia kena kudis. Ya. Manusia ni bila dia depres, dia punya apa kita panggil defense dia, ya, defense mechanism dia pun hancur lah. Ya, itu yang boleh kena kudis, boleh kena penyakit-penyakit. Sebab tu macam kita lah kan, ya. Ramai orang survive, ya, kerana apa? Kerana dia tu sendiri kuat, jiwa dia, dia bermotivasi, ya. Ada benda. Cuba tengok apa kita panggil, kita punya Prof Diraja kan, ya. Almarhum Prof Diraja kita, tengok umur 90 lebih. Ya, masih sihat, ya. Banyak boleh bagi idea yang menarik, macam-macam benda kita kata. Ya, sebab apa? Ya, sebab tadilah, ya. Memanglah of course ajal maut tu di tangan Allah, betul. Ya, tapi kita tu sendiri kena kuat lah. Ya. Okey, betul, dia kena kudis tadi, betul, ya. Kita baca sikit lagi. Erti khusus daripada amanah tadi. Amanah tadi macam Ustaz sebut tadilah, akaun amanah, wadiah dia panggil. Ya. Dan wadiah, sebab itu tuan-tuan yang kerja bank semua tahulah, ya. Saving account, wadiah account, ya. Bank kena bagi dividen tak tuan-tuan? Ya. Bank tak bagi dividen. Pasal Profit bank, sharing. tak, Dia dia bagi profit sharing. tak, sepatutnya dalam sistem wadiah dia tak perlu bagi apa-apa. Kalau dia nak bagi, itu hanya hadiah daripada bank. Sebab kontrak kita ialah kontrak amanah. Kontrak amanah kita tak perlu. Patutnya kita panggil penyimpan tadi, depositor tadi, dialah kena bagi duit dekat bank sebab bank tolong jaga duit dia. Kalau tidak, dia letak bawah bantal, bawah tilam. Ya. Jadi dia tak perlu, dia tak wajib dapat dividen apa-apa. Kalau bank nak bagi, bank bagilah. Ya, tapi dah tentulah tak banyak. Berapa sangat bank bagi kan? Bank bagi kat mana? Investment account, of course. Ya, sebab dia dah ada kontrak yang lain yang berbeza, ya. Okey, terus apa lagi? Jadi sikap tanggungjawab orang yang menjaga barang, harta benda atau yang lain kepadanya. Jadi macam Nabi tadilah. Abu Lahab nak keluar negeri, bagi barang kat Nabi. Abu Jahal bagi barang kat Nabi. Ya, semua bagi barang kat Nabi. Abu Sufyan pun bagi. Ya. Dia sedar bahawa dirinya hanya bertugas menjaga barang atau harta benda tersebut agar jangan rosak atau hilang. Dia jaga je. Bank tadi, bank pun jaga saja. Ya. Jadi boleh tak bank gunakan duit kita tu untuk bisnes dia? Jawapannya tak boleh. Ya, yang bank boleh guna tadi ialah investment account. Investment account boleh lah. Ya, sebab tu kita tak boleh keluarkan. Tengoklah kita punya jangka masa kontrak, ya 6 bulan ke, setahun ke, 2 tahun ke kan. So macam itulah cerita dia sama tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang faham benda ni, ya, lagi senang lah kita nak cerita. Ya, macam Nabi tadilah. Nabi tolong simpan, tolong jaga. Sebab tu Nabi tak dapat upah tuan-tuan. Nabi tak dapat upah. Sebab Nabi bukan dilantik bukan pekerjaan Nabi ni ambil upah jaga barang. Tak. Contoh macam kita kan, ya. Kita panggil? Kita parking kereta, ya. Orang yang jaga kereta tu dia jaga amanah tu. Tetapi kita bayar tak ke dia? Bayar. Ya. Sejam kena bayar RM5 ke RM10 ke kan? Ya, ikut jam yang kedua, ketiga, keempat kita tambah. Jadi itu adalah kontrak amanah. Kontrak amanah tuan-tuan, ya. Boleh tak kita panggil? Dia gunakan kereta kita sekejap. Dia kata berapa lama nak? Kita kata dalam 3 jam. Dia pun diam je. Lepas tu kita pun pergi tuan-tuan, dia pakai kereta kita. Ya, lepas tu dekat-dekat nak 3 jam dia pun balik letak parking elok je tuan-tuan. Ya. Jadi
Sebab tu kita tak tinggalkan kunci kita pada dia. Ya. Kalau kita letak kunci kita pada dia, maknanya apa tu? Secara tak langsung seolah-olah kita benarkan dia pakai kereta kita. Ya, itu kontrak amanah. Sebenarnya benda-benda ni dalam kehidupan kita semua ada kontrak dia. Cuma kita tak perasannya lah. Ya. Okey ya, selesai. Kemudian jika orang yang memiliki harta itu meminta balik dengan serta-merta akan mengembalikan harta atau barang tersebut. Macam saving account, apa ni wadiah tadi. Adapun erti kata al-amanah secara umum sangat luas sekali sehingga orang yang menyimpan rahsia apa kita panggil tulus dalam memberikan cadangan kepada orang yang meminta pendapat dan sebagainya, itu semua adalah termasuk amanah lah tuan-tuan. Sesuai dengan permintaan orang yang berwasiat. Dan dia tak boleh pecah rahsia. Macam kaunselor kan, kita ada masalah, kita jumpa dia. Kemudian dia kena jagalah rahsia kita, tak boleh cerita kat orang. Walaupun pada isteri dia kat rumah, tak boleh cerita. Dia kata ada berapa orang hari ni datang? Dia kata adalah 5 orang. Apa cerita? Yang pertama begini, yang kedua begini, tak cerita. Sebab itu adalah tanggungjawab amanah dia. Iaitu dia punya dia punya aku janji dia. Jadi orang yang menceritakan rahsia dirinya kepadamu bererti dia telah percaya kepadamu bahawa kamu dapat menyimpan rahsia itu. Pasal apa dia cerita? Kita tu ustaz, saya ada nak cerita kat ustaz lah, tapi benda ni ustaz tolong rahsiakan. Ustaz kena rahsiakan lah. Tak boleh cerita kat orang lain. Orang yang meminta pendapatmu tentunya terlebih dahulu memulakan perbicaraan dengan mengemukakan permasalahan yang dihadapinya dan berharap kamu dapat memberikan saranan, cadangan atau pendapat meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika kamu mengemukakan pendapatmu, maka kamu termasuk orang yang dapat dipercayai. Last tuan-tuan. Begitu juga jika ada orang yang meminta kamu menyampaikan khabar kepada orang lain. Dia telah memilihmu dan percaya kepada kamu. Jika kamu menyampaikan wasiat itu dengan benar, maka kamu termasuk orang yang dapat dipercayai. Selesailah tuan-tuan. Cukuplah. Banyak dah tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tandakan muka surat 265 di bawah tu buat tarikh hari ni lah 4 hari bulan 1 tahun 2021 Isnin. Berhenti. Kita 2021. Dah masuk tahun baru dah Okey, Haji Mat Syah ada apa sebelum kita tamat? Tak ada. Gambar belakang ustaz tu masjid mana ustaz? Ini adalah masjid yang masih Ustaz rahsia. Sebenarnya Ustaz nak tanya, tuan-tuan teka lah masjid mana? Tuan-tuan teka lah. Masjid mana? Tak boleh bagi tahu tu. Teka lah, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ustaz ejah dia punya lampu ni. Cari-cari tu jumpa tu. Masjid Nama mana? masjid rahsia. Nama masjid in bracket rahsia. Alah. Teka lah. Ni di luar negara. Di mana? Yeah. Of course. Di luar negara Dubai ke ustaz tu? Macam-macam nak betul tu Tak apalah Tengok betul-betul. Macam nanti saya tengok gambar yang saya ambil. Tengok balik. Nanti kan ada rakaman. Haji Nazri kan rakam. Jadi boleh tengok balik Okey tuan-tuan, ada apa-apa soalan lain silakan. Ada apa-apa nak tanya? Allah tadi ada tanya dulu. Apa khabar Ida? Ada apa? Malah tadi ingat lepas tu lupa. Ni ustaz. Bila kita puasa sunat. Ni dah masuk buat puasa Bila kita puasa sunat, dia punya it's like setiap kali kita puasa sunat Isnin Khamis, Allah jauhkan kita daripada api neraka 70,000 tahun. Tapi dia punya ceritanya tu 70 Dalil tahun dia mana? bila 70 dia dalam ada hadis yang sahih sebut benda tu. 70,000 tahun. Tak, 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun. Jadi sebab 70 ni, 70 ni biasanya ada banyak hadis yang cerita macam tu. Allah jauhkan 70 tapi tak sebut 70 bulan ke 70 tahun ke 70 apa Tapi nak tunjuk 7 tu nak tunjuknya banyaknya, lamanya. Itu dia punya bottom line dia. Kita jangan kira dari segi 70 jangan kira lah. Sebab yang penting 7 tu dalam bahasa Arab menunjuk kepada makna banyak.
Oh, Ya. bukanlah kita beritahu macam kita ni actually berapa berapa jaraknya tu tak tahulah. Tak boleh lah. Ya. Cuma macam tadi, Kita buat hadis yang tu dia sebut, samping tu lah. hadis tu sebut tak sebut Isnin Khamis. Hadis tu sebut umum saja. Mana sesiapa Kalau- yang berpuasa, mana puasa sunat. Puasa sunat lah kan. Allah Just akan 20. jauhkan dia dengan neraka ya dalam jarak tadilah. Ya, berapa tahun macam tu. Jadi dia bukan puasa Isnin Khamis saja. Termasuk Isnin Khamis. Semua sunat. Okay. Jadi puasa-puasa sunat. Sebab dalam hadis tu tak sebut, dia tak specify. Nabi tak specify puasa apa. Jadi yang penting puasa sunat. Okey ya. Lain silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz nak tanya hadis yang puasa 3 hari tu Ayam bid. Okey. Hari putih. Adakah mesti hari putih atau include yang kalau kita boleh puasa Isnin Khamis? Sebab dalam hadis tu dia masing-masing ada kelebihan ya, tapi yang Nabi sebut secara umum 3 hari itu sebahagian sebut dia umum saja. Maknanya boleh ambil mana-mana hari. Cuma dalam setiap bulan dia memang ada hari yang berturut. Hari putih itulah 13, 14, 15. Jadi dua-dua pendapat ada Kak Mai. Ya. Cuma kalau ustaz lebih cenderung untuk mengatakan hari putih lah. Hari putih. Kalau ustaz lebih cenderung lah ya. Tapi hadis tu umum. Sebahagian kata mana-mana hari dalam sebulan. Tak mesti hari putih. Kerana kadang-kadang hari putih kita tak boleh buat 3-3. Ya. Kadang kita buat sempat 2, hari ketiga ada majlis, ada tu, ada ni. Jadi macam tu. Jadi dah tentu bila Nabi sebut, sebab Nabi ni kan diberi wahyu kan. Dipandu oleh wahyu oleh Allah. Dah tentu bila Allah wahyukan tu, walaupun melalui kita panggil lidah Nabi, Allah dah ambil kira semua benda tu. Pertimbangan. Dah tentu Allah bagi yang terbaik. Ya. Jadi dah tentu ada orang yang 3 hari tak boleh, mungkin 2. The first 2 days boleh, masuk hari ketiga tak boleh. Jadi benda tu dah diambil kira. Tak kira lah buatlah macam mana pun. Ya, yang penting 3. Tapi kalau boleh buat 3 yang berturut-turut tu jauh lebih baik. Sebab So Ustaz, maknanya katalah bulan ni kita tak boleh buat 3 hari sebab hari yang ketiga tu kita ada hal. Jadi kita buat 2 hari aja. Lepas tu kita ambil 1 minggu lagi tu kita buat Isnin, Selasa, Rabu. Boleh? Dia tak ada masalah. Selagi hari itu bukan hari yang diharamkan berpuasa, boleh puasa. Cuma macam tadilah, ada hari-hari yang afdal. Afdal tu dah tentulah 3 hari, 13, 14, 15 dan juga Isnin, Khamis. Itulah yang afdal. Sebab tu kalau orang perempuan nak qada Ramadan pun, afdalnya ialah pada hari-hari tersebut. Ya, kerana dia ada kelebihan dia. Tapi tak salah nak puasa hari Selasa boleh, hari Rabu boleh, ya. Tapi nak lawan kelebihan Isnin, Khamis dan 3 hari tu tak boleh lah. Sebab dia dah ada kelebihan yang khusus. Ya. Kalau yang puasa sunat, puasa sunat Nabi Daud tu, sehari-sehari. Tu okey. Isnin kita puasa, Selasa tak, Rabu puasa dan Khamis kita dah puasa dan betul. Macam mana? Kami tak payahlah puasa. Oh tak payahlah puasa. Kalau kita ikut Nabi Daud je lah kan. Pasal kita tak boleh buat dua-dua sekali. Isnin, Khamis pun nak puasa, Nabi Daud punya pun nak puasa. Dia tak boleh nanti. Ya, sebab tu dalam hidup ni dia tak boleh dapat semua benda. You cannot get everything. Ya, either you get an A or a B tadi. Tentulah. Sebab dia punya pahala macam mana Ustaz? Pahala Allah yang tentukan lah. Ustaz belum lagi dijemput. Bukan Nabi Daud better atau yang yang terbaik memang puasa Nabi Daud yang terbaik. Yang terbaik. Sebab memang Nabi sebut ya, maknanya khairus siyam, maknanya puasa yang terbaik adalah siyam Daud alaihi salam. Memang. Oh. Okey, terima kasih. Okey sama. Okey tuan-tuan, sekadar tu mudah-mudahan ada manfaat. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Terima kasih kepada semua, Haji Nazri, Haji Mak Syah, tuan-tuan, datuk-datuk, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Macam pasal. Terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih. Haji Nazri. Haji Nazri, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.
Nazri, Syah. Ada. Syah, terima kasih. Okey. Jol, Man. Sama. Jaga diri Bye, semua. Man. Jaga Assalamualaikum. kesihatan, keselamatan. InsyaAllah, thank you. Okey, sama-sama. Jumpa lagi Senin depan, insyaAllah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good night. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Man. Good night, babe. Good night. Woi, Man. Good night. Mana Man? Man. Oi. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. Ada. Negeri Man. hang banjir lah Jamal. Apa dia? Negeri hang banjir lah. Apa tak lah. Itu gambar lama lah, babe. Mana gambar lama kota tinggi apa semua orang tu. Oh, iyalah. Aku JB, babe. JB tak banjir lah. Siapa tu? Apa benda batuk tu, babe? Hai, batuk-batuk nanti. Hantar balik kampung hujan tu. Tak payahlah, babe. Aku sini pun, aku baru nak rebah baik demam ni. Oh, ya ke? Ha. Pergi cek. Demam pergi Dah cek. pergi cek dah. Dia nak suruh aku rehat je. Okey. Oh, okey, babe. Tengok pothole tu. Alright. Alright. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Nazri. Bye-bye, Nazri. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, terima kasih hadir. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Semoga sembuh sepenuhnya. Amin. Sama Jamal. Okey, terima kasih Nazri. Terima kasih. Ya. Okay, bye. Bye-bye. Bye.